Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah kita sambung semula siri menghayati doa yang ke-17 pada pagi ini. Kita telah banyak membicarakan tentang doa-doa yang mustajab dan sebab-sebabnya. Pada pagi ini kita mungkin akan bincangkan perkara yang selalu juga kita sebut, iaitu tentang doa, antara doa yang mustajab, yang Allah tidak tolak, yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Banyak hadis-hadis Nabi ialah doa orang yang kena zalim. Doa orang yang kena zalim. Di mana Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga di dalam Sahih mereka berdua, iaitu baginda SAW menyebut, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah doa orang yang kena zalim, kerana doa itu tidak ada antara doa itu dan Allah hijab, yakni tidak ada penghalang. Yani doa orang yang kena zalim tidak ada penghalang antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW menegaskan bahawasanya sekalipun orang yang zalim tu kita nampak dia macam jahat, lalu kita zalim dia, alah dia tu bukan baik pun, dia tak baik antara dia dengan Allah, tapi kita zalimkan dia, kita inayah dia. Contohlah, dia mungkin ambil selipar kat masjid umpamanya, kita pergi pukul dia melebihi kadar yang patut, ataupun kita ambil tindakan pada dia melebihi kadar yang patut, dia doa pada kita, kita jangan fikir alah taklah kenalah doa tu sebab dia pun buat ambil harta di masjid umpamanya. Tak. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata, da'watul mazlum mustajabah. Doa orang yang kena zalim mustajabah, yakni diterima oleh Allah Ta'ala. Wa in kana fajira, sekalipun dia seorang yang jahat, fa fujuruhu ala nafsihi, yang jahat tu timpa diri dia sendiri, tapi hak masalah jahat antara dia dengan Tuhan. Maksud jahat, dosa jahat dia dengan Tuhan, tapi doa dia mustajab. Bila dia doa, kalau sekiranya dia telah dizalimi, dia telah dizalimi, maka doa orang yang kena zalim tu mustajab. Sekalipun orang yang kena zalim tu kita tengok dia tu jahat dia, budak dadah yang umpamanya, contohlah kan, kita pun pagi dia cukup-cukup, dia doa pada Allah, doa dia mustajab. Yang jahat antara dia dengan Allah, tapi kalau dia dizalimi, doa dia mustajab, doa dia mustajab. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata lebih pada itu lagi. Nabi kata, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laysa dunaha hijab. Ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Takutlah kamu doa orang yang zalim sekalipun dia seorang kafir. Fa innahu laysa duna hijab, kerana tidak ada antara dia dengan Allah Ta'ala hijab. Laysa duna hijab, tak ada hijab, tak ada penghalang. Kita tengok dia orang kafir, kita tengok dia kafir, kita zalimi dia. Bila kita zalimi dia, dia tak tahu nak buat apa. Dia minta pada Tuhan yang sebenar, dia tak minta pada tokoh dia. Biasanya bila orang kena zalim, wahai Tuhan, tolong aku, dia telah inayah aku, ambil tindakan pada dia.
Kita ingat mungkin orang kafir, kita buat zalim dia, Tuhan tak ambil kira. Tapi Allah Maha Adil. Masalah kekufuran dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Tapi kezaliman kita pada dia, apa yang tak patut dia kena, kita kenakan pada dia. Ataupun kita ambil harta dia secara zalim, kita pukul dia secara zalim. Doa dia dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa mustajab oleh Allah Taala. Mungkin ada orang bertanya kita, bolehkah kita doa pada orang yang buat zalim pada kita? Jawapannya boleh lah, berdasarkan kepada hadis-hadis ni. Berdasarkan hadis ni. Nabi sendiri pernah doa kepada Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, ambil tindakan kepada Quraisy. Ya Allah, ambil tindakan Quraisy. Nabi sebut kepala-kepala Quraisy. 3 kali Nabi doa. Nabi sebut kepala-kepala Quraisy yang terbabit. Dan Allah memang mengambil tindakan pada mereka. Masa Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka telah diambil tindakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kalau kita dizalimi, kita doa. Kalau kita benar-benar dizalimi, doa kita mustajab. Kalau kita benar dizalimi lah. Jangan kita tak dizalimi, kita rasa kita dizalimi. Tapi kita dizalimi, doa kita mustajab. Walaupun agama sukakan kemaafan, tetapi kita berbicara tentang soal doa sekarang. Mustajab ataupun tak mustajab doa. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia merupakan sahabat Nabi SAW yang Nabi sayang. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab melantik Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di Kufah, bagi penduduk Kufah. Dan pemimpin yang saleh, dia saleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ada satu puak yang tak setuju dengan dia ni, saja ada buat cerita dia ni tak betul, pengurusan dan macam-macam. Bawa berita ni kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pula, dia punya polisi dia tak mau banyak-banyak cerita ni. Maksudnya Umar bin Khattab, polisi dia macam tu lah, dia nak semua benda clear. Tapi pun begitu, memang akhirnya Sa'ad ditukar dengan Ammar bin Yasir. Tapi saya nak ceritanya, dalam proses Umar bin Khattab nak selidiki betul ke dia kata Sa'ad ni tak bagus pengurus pentadbiran dia, Umar hantar tim lah, pergi buat inquiry, pergi masuk ke masjid demi masjid, tanya orang Kufah. Mereka telah bagi tahu bahawasanya bagus Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia apa? We got no complaint against him. Tak ada apa-apa. Cumanya apabila tim pasukan Suruhanjaya lah kita kira, yang pergi untuk buat siasatan tu, pergi ke Masjid Bani Abs dalam riwayat Bukhari, tanya benda yang sama. Bangun satu orang nama Usamah bin Qatadah. Dia bangun, dia jawab soalan yang ditanya tu dengan cara yang tak jujur. Okey, saya sambung tadi, terputus saya rasa tadi. Dia jawab soalan tu dengan cara yang tak jujur. Dengar suara saya. Putus ke? Saya sambung semula. Apabila
pasukan yang dihantar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an pergi ke Masjid Bani Ams. Di Masjid Bani Ams ada satu orang nama Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah dia bangun menjawab soalan tentang dalam menilai Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas ni kita kena tahulah sahabat Nabi. Ini cerita pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika Sa'ad menjadi gubernur. Setelah tim peninjau ni pergi tanya semua tentang kualiti pemerintahan Sa'ad bin Abi Waqqas, kerana khalifah nak tahu pasal ada komplain. Semua kata okey. Tapi Masjid Bani Ams bila pergi, Usamah bin Qatadah bangun, dia kata macam lain. Dia kata, amma inna syattana, adapun jika kau tanya kami, fa inna Sa'dan kana la yasiru bis-sariyah wa la yaqsimu bis-sawiyah wa la yaqdilu fil qadiyah. Kalau kau tanya kami, dia kata, fa inna Sa'dan kana la yasiru bis-sariyah. Sa'ad ni tak menyertai peperangan, dia boleh beritahu macam tu. Sedangkan Sa'ad ni berapa lama dengan Nabi berjuang. La yasiru bis-sariyah wa la yaqsimu bis-sawiyah. Dia tak adil dalam pembahagian. Wa la ya'dilu fil qadiyah. Dia tak adil di dalam hukuman. Dia kata begitu pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bila dengar, dia kata macam tu. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, amma wallahi la adu'uwanna bisalasa. Demi Allah, aku akan doa dengan 3 perkara. Apa doa dia? Dia kata, Allahumma in kana abduka hadha kaziban. Ya Allah, jikalah hambamu ini, yakni Usamah bin Qatadah, yang bangkit, yang katomah dia tu di depan khalayak ramai tu, in kana kaziban, jika dia seorang pendusta, qama ria'an wa sum'atan, bangun kerana nak tunjuk dan nak bagi orang lain dengar saja, nak menunjuk, fa'atil umrahu, maka panjangkanlah umurnya. Ini perkara yang pertama dia doa. Wa'atil faqrahu, panjangkanlah kefakirannya. Dah minta panjang umur, minta panjangkan pula kefakirannya. Wa'arridhu bil fitan, dan bentangkanlah dia kepada, iaitu dedahkanlah dia kepada fitnah. Fitan ni kepada fitnah, jamak pada fitnah. Sa'ad doa kepada Usamah bin Qatadah kerana memalukan dia dan menuduh dia di khalayak ramai. Kata rawi hadis, kami tengok selepas daripada tu Usamah bin Qatadah ni syaikhun kabir, maftun, jadi satu orang tua lah sampai cukup tua, hidup dalam keadaan fitnah. Bila orang tanya dia, dia kata, asabatni da'watu Sa'ad, telah menimpa aku doa Sa'ad. Dan sebahagian riwayat dia kata, asabatni da'watu rajulin mubarak, telah menimpa aku doa lelaki yang diberkati, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa jadi kepada dia? Rawi kita, fa inna ra'ait, rawi Abdul Malik rawi dia kata, fa ana ra'aituhu ba'd, aku tengok dia, saqata hajibahu, dia
bulu mata ni dah turun dah, saqata hajibahu ala ainaihi minal kibar. Bulu mata ni apa, bulu kening ni, hajib ni, jatuh sampai turun ke mata ni sampai kerana dah tua. Kalau orang betul-betul tua kan, mata ni, bulu kening ni dah turun ke bawah. Wa innahu la yata'arrad lil jawari fit turuq yaghmizuhun. Dia masih lagi dalam keadaan tua macam tu pun, apa dia buat? Duk kacau gadis-gadis di jalanan dan nak cuba meraba mereka, raba mereka, kacau gadis-gadis di jalan. Benar-benar doa Sa'ad bin Abi Waqqas menimpa dia, benar-benar menimpa dia. Ini salah satu bukti tunjuk yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, yang mana satu orang telah ditimpa doa sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia doa kepada orang yang telah menuduh dia di khalayak ramai. Tapi doa Sa'ad tu kalau kita tengok, Sa'ad kata, Allahumma in kana abduka hadha kaziban, ya Allah, jika hambamu ini berdusta, qamariyaan wa sum'atan, bangkit untuk menunjuk-nunjuk pada orang. Jadi dia tak putus terus doa tu, dia kaitkan kalau dia ni pendusta. Jadi ini pun kita kena ambil cara juga, bagaimana doa pada orang yang zalim kita kata, Allahumma in kana hadha, ya Allah, jika dia ni, jika betul lah dia, kita tak terus tuju pada dia, kerana Allah lebih tahu. Nanti kita kata macam tu, dia tak macam tu. Jadi kita kaitkan, Allah, jika sekiranya dia demikian. Di dalam riwayat dalam Sahih Muslim, ada sahabat besar Nabi SAW, Sa'id bin Zaid. Kita tahu antara orang yang Nabi SAW jamin syurga. Dia doa kepada satu orang yang bernama Arwa binti Aus. Arwa binti Aus ni, dia telah tuduh Sa'id bin Zaid ambil tanah dia. Dan dia bawa kes ni kepada gubernur. Ketika itu ialah Marwan bin Hakam, gubernur Bani Umayyah. Bila dia buat macam tu, Sa'id bin Zaid tak ada cara marah dia Sa'id, kerana dia tuduh macam tu, padahal dia tahu itu tak benar. Bawa pula kes pergi kepada pihak atasan yang tak benar. Sa'id bin Zaid kata, Allahumma in kanat kadhibatan fa'ammi basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, in kanat kadhibah, jika dia ni satu orang pendusta, fa'ammi basaraha, maka butakanlah matanya. Oh, Kaya Sa'id bin Zaid doa sampai buta. Waqtulha fi ardiha, dan bunuh dia di bumi dia sendiri, di tanah dia sendiri. Hadis menceritakan Arwa binti Aus ni yang telah memfitnah Sa'id bin Zaid, akhirnya matanya buta dalam hayat dia. Buta mata dia. Bukan saja mata dia buta, dia jatuh di dalam lubang di tanah dia sendiri, dan dia mati di dalam lubang tu. Ini adalah merupakan kesan daripada doa Sa'id bin Zaid. Arab ni dia ada doa li, doa ala. Ala ni doa beri jadi bala.
Dua contoh ni saya sebut bagi membuktikan antara apa yang disebut oleh Nabi SAW bahawasanya ittaqi da'watal mazlum, takutlah kamu doa orang yang kena zalim, fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, kerana tidak ada antara doa itu dan Allah hijab, tidak ada pendinding antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hati-hati dengan doa orang yang kena zalim. Okey. Takut dia doa kat kita, mungkin kita rasa lah dia doa tak jadi apa pun. Hari ni mungkin doa tu tak mari lagi, besok mungkin tak mari lagi, tapi satu hari doa itu akan datang. Apabila doa itu hadir, kita mungkin akan tertanya-tanya sendiri, kenapalah tiba-tiba jadi ke aku macam ni? Kenapalah aku ditimpa hal ini? Kita lupa kepada orang yang mungkin kita telah zalimi 20 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas. Doa dia masih lagi tersimpan, dan kemudian doa itu hadir untuk mengambil tindakan kepada kita. Sebab itu kalau kita telah menzalimi sesiapa, hendaklah kita dalam hidup ni memohon kemaafan daripada dia sebelum Allah Subhanahu wa taala memustajabkan doa dia, lalu bala itu turun kepada kita. Dan satu lagi ialah, cuma kalau kita pihak yang kena zalim, kita pihak yang kena zalim. Kalau kita pihak yang kena zalim, berdasarkan cara Sa'id bin Zaid dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu, bila dia nak doa, dia kata Allahumma in kana hadha kaza wa kaza. Allah, ya Allah, biasanya orang fitnah ataupun orang tuduh orang lah, fitnah dalam bahasa Melayu ni tuduh orang, tapi maksudnya orang yang tuhmah orang. Allahumma in kana hadza kaziban, ya Allah jika dia ni pendusta, ataupun kalau kita nak sebut hal lain, ya Allah jika dia ni memang benar-benar mengambil harta aku secara zalim, ya Allah jika dia ni lah orang yang menuduh aku secara dusta. Jadi barulah kita doa dengan doa yang kita nak doa tu, maka ambillah, lakukanlah sekian dan sekian kepadanya. Doa kita ketika kita dizalimi itu didengari oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu hari doa itu akan muncul. Terutama orang-orang yang ahli ibadah, ketika dia doa, ketika tahajud dia, ketika sujud dia, kepada orang-orang yang menzaliminya, dan orang-orang yang menzalimi itu akan mengetahuinya. Hatta kalau dia satu orang jahat, mungkin kita tengok dia tu jahat je, ibadat pun tak jaga, tapi masa kita pukul dia, kita buat nanya dia, kita ambil harta dia secara zalim kepada dia, dia pun angkat tangan doa, ya Allah, dia telah zalimi aku, kau balaslah pada dia. Doa dia mustajab, satu hari akan datang pada kita. Saya kadang-kadang sebut contoh untuk orang faham mudah. Mungkin orang yang kita zalim tu, dia pun tak kenal kita, kan? Macam kita lah, di Facebook kita pergi maki, ataupun kita pergi fitnah orang, kita bubuh nama yang orang lain tak tahu, kita buat cerita dusta, cerita tu tak wujud pun, kita buatlah status kononnya sekian-sekian. Kita zalimi orang. Orang tu pun tak tahu siapa dia balik ni. Tapi dia doa. Doa dia akan kena pada kita. Kita mungkin adalah dia akan tahu nama aku apa, tapi Allah tahu siapa yang buat tu. Dia kata, ya Allah, orang yang buat status yang bohong dan zalim pada aku ni, kau ambillah kau datangkanlah fitnah dalam hidup. Jika benar dia berniat jahat, datangkanlah fitnah dalam hidup dia. Contohnya, dia pun tak tahu, tiba-tiba satu demi satu kejadian berlaku dalam hidup dia. Dia kata, apa salah aku? Aku duk pergi sembahyang,
Aku duk puasa, rupanya dia kaki fitnah. Tengok orang berbeza pendapat dengan dia, dia reka benda-benda yang bohong supaya orang lain boleh membenci orang yang berbeza pendapat dengan dia. Dia buat fitnah. Maka fitnah itu akan kena kepada kita, sekalipun mungkin orang itu tak kenal kita siapa, Allah kenal. Macam kadang-kadang kita bawa kereta, kita langgar lari, orang tu mungkin tak tahu siapa yang langgar, tapi Allah tahu. Suatu hari akan datang balik benda yang lebih dahsyat kepada kita. Kita bawa kereta, kita nampak lopak air, sedangkan orang tu bawa motosikal dengan anak dia, dengan apa, kita langgar lopak tu. Kita tak hati-hati, kita walaupun kita nampak, dengan sengaja kita langgar, tersimbah habis kotor ke baju dia ataupun baju orang yang duduk di tepi jalan. Orang tu pun tak kenal, kereta kita cermin, kereta kita hitam, siapa pun tak, orang yang tepi jalan pun tak kenal, tapi mereka doa, ya Allah, dia ni zalim, dia tahu dah kami duduk tak ni, dia sengaja langgar macam tu. Kita bawa senyum, kita kata basah dia. Satu hari nanti mungkin kereta kita, mungkin kalau Allah kendaki, akan dibasahi oleh darah ataupun dibasahi oleh, akan dibaluti dengan api, jika Allah mahu, disebabkan doa mereka, ataupun kita akan terbabas ke mana yang lebih dahsyat lagi. Sebab itu, maka hati-hatilah hal ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita semua daripada menzalimi orang, sehingga orang berdoa pada kita atas kezaliman tu. Sesiapa yang berpengalaman dengan orang-orang yang menzalimi dia dan dia doa, dia sendiri akan dapat lihat kadang-kala dalam hidup ni bagaimana Allah mengambil tindakan pada orang-orang tersebut. Alhamdulillah, Allah mendengar doa orang-orang yang kena zalim. Kadang-kadang kaki yang tuduh orang ni, tuduh orang tu, dia, kadang-kadang kita berbeza pendapat. Berbeza pendapat biasa, saya kata, kita pegang pendapat yang bukan kalam Imam Syafi'i, kalam imam lain, Imam Ahmad ke apa. Dia buat fitnah. Depa ni kata Imam Syafi'i bodoh, depa ni kata Imam Nawawi sesat, sedangkan orang tak kata. Tuan-tuan tahu ada orang macam tu, sebut pula dalam ceramah dia. Dia tersenyum mungkin dengan pengikut dia, tapi dia belum tahu lagi apa yang Allah akan ambil pada dia dengan doa orang lain ke atas diri dia, dan di atas perkataan dan pembohongan dan pendustaan dia. Sebab itu kita mudah-mudahan kita berhati-hati dalam hal ni. Kadang-kadang orang yang doa pada kita tu mungkin dia dah mati dah pun, dia dah pergi dah pun, tapi kita belum mati. Doa dia masih lagi hidup walaupun Tuhan dia telah mati, dan doa itu satu hari akan menimpa kita. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita dan diberikan kekuatan pada kita untuk mengelakkan daripada melakukan kezaliman. Dan dengan itu kita tahu bahawasanya doa orang yang dizalimi itu mustajab dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sekalipun dia fasik, sekalipun dia kafir, kalau dia benar-benar panggil Allah, Allah mustajab. Saya kadang-kadang tengok orang kita ni melampau. Adalah orang curi duit sikit di tabung masjid, RM10, RM20, tak apalah, bagilah kepada polis ke apa. Ni pukul, katok, samalah juga. Ada orang tangkap orang khalwat, lepas tu ambil gambar dia, bubuh di dalam media sosial, nak malukan dia. Semua perbuatan-perbuatan itu Allah murka. Allah suruh kita tutup aib orang. Dia rasa dia penguat kuasa agama, ambil gambar dan seumpamanya, hebohkan. Dia lupa bahawasanya dia juga orang yang satu hari Allah juga akan menyingkap segala kesalahan-kesalahan dan dosa dia. Melainkan jenayah tu jenayah yang perlu diberitahu pada orang. Perompak umpamanya, perlulah. Scammer kena perlu tahu, takut orang lain pula kena. Tapi kalau satu jenayah antara satu orang dengan
kesalahan dosa antara satu orang dengan Tuhan. Untuk apa kita bising dan untuk nak hebohkan pada pihak yang lain? Kalau kita lakukan, kita telah zalimi dia. Kalau dia doa pada kita supaya Allah singkapkan balik segala dosa-dosa kita, satu hari hal itu akan sampai pada kita. Hal itu akan sampai pada kita. Kita kata, alah, dia pun jahat. Jahat antara dia dengan Allah. Tapi Nabi beritahu bahawasanya Allah akan mustajabkan doa orang yang dizalimi. Kejahatan dia tak menghalalkan kejahatan kita ke atas dia. Kejahatan dia tak menghalalkan kejahatan kita di atas dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan memelihara kita daripada melakukan zalim pada orang lain. Terima kasih. Saya rasa ada terganggu sikit lain pada hari ini, tapi insya-Allah saya harap semuanya jelas terhadap penyampaian pada hari ini, insya-Allah. Saya harap jelas, insya-Allah, dan saya nak minta next time hari-hari yang mendatang ni, setiap mereka yang masuk ke dalam menonton live di sini turut sama membantu kita dengan cara sharekan link ni sebelum dia menonton, ataupun selepas dia menonton dia boleh share juga, ataupun sebelum dia menonton lebih baik untuk dia share bersama-sama dengan orang lain supaya sama-sama kita berkongsi apa yang kita dapat untuk difahami bersama, insya-Allah. Boleh kot, insya-Allah. Okay, link ini masih ada dalam Facebook saya, boleh terus share selepas daripada tuan-tuan tamat ni. Saya minta jasa baik semua share di Facebook masing-masing supaya yang lain yang terlewat pun dapat tengok juga, insya-Allah.